Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 19 Julai bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Sebanyak 3,080 kes positif COVID-19 direkodkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif jangkitan akibat wabak itu meningkat 4,588,222 kes. Data laman COVID-19 menunjukkan sebanyak 7 kematian dilaporkan semalam, termasuk 3 kes berlaku di luar hospital. Kematian yang dilaporkan ini menjadikan kes terkumpulnya meningkat kepada 35,862. Daripada jumlah itu, sebanyak 42,185 kes aktif dengan 1,472 atau 3.5% dirawat di hospital, termasuk 57 di unit rawatan rapi ICU. Sebanyak 37 kes pula memerlukan alat bantuan pernafasan. Jumlah kes yang dikuarantin di rumah pula sebanyak 40,622 dan pusat kuarantin rawatan COVID 34. Kes sembuh yang direkodkan adalah sebanyak 3,399 kes. Pakar ekonomi mencadangkan ringgit ditambat kepada bakul komoditi supaya nilai mata wang negara tidak terus lemah. Penganalisis ekonomi Putra Business School, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Ahmad Razman Abdul Latif berkata, ringgit tidak semestinya ditambat kepada emas kerana Malaysia bukan pengeluar komoditi berharga itu. Sebaliknya, ringgit boleh ditambat pada petroleum, minyak masak atau beras kerana Malaysia adalah pengeluar kepada komoditi-komoditi berkenaan. Kita lihat Bank Negara Malaysia sedang meneliti kemungkinan mewujudkan sovereign money ataupun wang daulat yang dikenali sebagai CBDC, Central Bank Digital Currency, yang sebenarnya cryptocurrency tetapi dijamin oleh kerajaan dan menggunakan teknologi blockchain. So bayangkanlah kalau CBDC ini diperkenalkan sebagai wang daulat, sovereign money, tapi ditambatkan kepada komoditi sebab teknologi membolehkan ianya mudah ditambatkan, dan ini akan mengukuhkan ringgit, memastikan bahawa segala gaji yang kita dapat setiap bulan itu dia tidak susut nilainya bertahun-tahun. Bayangkanlah 2010 kita ingat kita ada banyak duit tu kita simpan, tapi sebenarnya sekarang ni tak mampu nak beli apa yang kita nak beli. Jadi saya lihat di situ peluang untuk kerajaan pergi ke asalan, iaitu meletakkan nilai kepada mata wang kita, jangan jadikan dia sebagai mata wang fiat lagi, letakkan tambatan pada komoditi supaya ianya kekal kukuhlah dan tidak hilang dia punya purchasing power tu. Ahmad Razman berkata demikian ketika ditemu bual Malaysia Gazette baru-baru ini. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Polis sedang menjejaki bekas personaliti TV3 Zalina Shahra Azman atau lebih dikenali sebagai Zalina Azman yang sebelum ini dilaporkan hilang sejak November tahun lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata pihaknya menerima laporan daripada keluarga Zalina yang berumur 58 tahun berhubung kehilangannya pada 29 November tahun lalu. Muhammad Iqbal dalam satu kenyataan berkata laporan polis yang dibuat anak Zalina mendakwa dia cuba menghubungi ibunya sejak 24 November 2021 bagi memaklumkan datuknya dimasukkan ke hospital tetapi gagal. Pada 29 November, anak bekas pengacara Money Matters itu dan bapa saudara datang ke rumah ibunya di Seksyen 3 Shah Alam dan mendapati kereta ibunya berada di tepi rumah. Pengadu mendapati keadaan di dalam rumah tidak tersusun, namun beg duit milik ibunya yang mengandungi kad pengenalan, lesen memandu, kad bank, kad kredit, kunci kereta serta wang tunai RM600 masih ada di rumah berkenaan. Bagaimanapun tambahnya, pengadu tidak menjumpai ibunya dan segala usaha mencari sudah dijalankan namun gagal menemui mangsa sehingga kini. Di dalam maklumat hebahan itu yang dimuat naik di laman Facebook Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam, turut disiarkan gambar Zalina serta butiran peribadi penampilan wanita itu. Zalina berkulit hitam manis, bertubuh kecil dan kurus dengan ketinggian 158 cm. Menerusi hebahan itu juga, polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat boleh memaklumkan atau menghubungi segera Pegawai Penyiasat Sarjan Sabturia Lorong atau Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam di talian 03 5519 4622.
Seorang ketua pegawai eksekutif anak syarikat sebuah bank antara 3 individu yang ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki menerima rasuah berjumlah lebih 24 juta ringgit. Bayaran itu dipercayai sebagai balasan meluluskan pinjaman sebuah syarikat tempatan berjumlah lebih 294 juta ringgit. Difahamkan suspek wanita berusia dalam lingkungan 50-an itu bersama dua lelaki berusia 53 dan 58 tahun ditahan kira-kira jam 6 petang semalam di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya selepas dipanggil memberi keterangan. Katanya wanita itu dipercayai menerima wang rasuah berjumlah lebih 24 juta ringgit ketika berkhidmat dengan anak syarikat sebuah bank sekitar 2010. Suspek lelaki berusia 53 tahun itu kini bekerja sebagai perunding kewangan manakala rakannya tidak bekerja. Sementara itu, pengarah bahagian pengubahan wang haram dan pelucut hakan harta AMLA SPRM Muhammad Zamri Zainul Abidin ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009 dan permohonan reman ke atas semua suspek akan dibuat pada jam 9 pagi hari ini di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya merampas lebih 6,000 kilogram gading gajah, tanduk bandak subu, sisik tenggiling, taring harimau, tanduk tengkorak dan tulang haiwan bernilai 80 juta ringgit. Ketua Pengarah Kastam Malaysia Datuk Zazuli Johan berkata semua anggota bernilai tinggi itu ditemui tersorok di belakang timbunan kayu bergergaji di dalam sebuah kontena dari Afrika. Menurut Datuk Zazuli, kontena itu yang diletakkan di Pelabuhan Barat di Pelabuhan Kelang ditemui pasukan operasi darat JKDM Zon Tengah Unit 2 Selangor pada 2.40 petang 10 Julai lalu. Pasukan operasi darat memantau pergerakan kapal yang membawa 3 kontena berisiko dipercayai dari Afrika dan pemeriksaan saringan menggunakan mesin pengimbas mendapati sebuah kontena disyaki membawa barang larangan. Pemeriksaan fizikal seterusnya menemui 6,000 kilogram gading gajah, 29 kilogram tanduk bandak sumbu, 100 kilogram sisik tenggiling, 14 kilogram tanduk haiwan dan 300 kilogram taring harimau serta tengkorak dan tulang haiwan yang disorokkan dalam sebuah daripada kontena itu. Rampasan ini adalah yang terbesar dalam sejarah JKDM sejak kira-kira 10 tahun lalu. Kali terakhir kes terbesar pada 2012 apabila merampas 500 kg gading gajah bernilai 2.4 juta ringgit dalam lain-lain rampasan kecil seperti tenggiling dan kura-kura. Namun menurut Datuk Zazuli, siasatan mendapati barang dagangan itu bukan untuk pasaran negara ini, sebaliknya Malaysia sekadar menjadi transit. Jika dijual di pasaran gelap, dijangkakan gading gajah itu bernilai RM8,000 sekilogram. Badak sumbu RM288,000 sekilogram dan harimau RM10,000 sekilogram. Beliau menjelaskan siasatan ke atas pengimport dan ejen perkapalan masih dijalankan, manakala kes itu disiasat mengikut Akta Kastam 1967 dan Seksyen 135-1-A Akta Sama. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun maut dilanggar kenderaan pacuan 4 roda di kilometer 83 Jalan Kota Baru Gua Musang di Kampung Peria, Kuala Krai semalam. Dalam kejadian pada jam 2.40 petang semalam, Muhammad Ilis Adam Abdullah meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Sumpitenden Suzaimi Muhammad berkata, siasatan awal mendapati Toyota Hilux yang merempuh mangsa sedang dalam perjalanan dari arah Gua Musang menghala ke Kota Baru. Menurut Suzaimi, ketika kejadian mangsa berada di bahu jalan, dipercayai dalam perjalanan pulang dari kedai ke rumah yang terletak di seberang jalan. Mangsa terus berlari dan melintas di hadapan Toyota Hilux menyebabkan pemandu tidak sempat mengelak lalu melanggar mangsa. Katanya mayat dibawa ke Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai untuk bedah siasat. Bagaimanapun, pemandu Toyota Hilux berusia 66 tahun yang melanggar mangsa dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Tambah Suzaimi menerusi sebuah kenyataan, kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 dan siasatan lanjut masih dijalankan. Baiklah, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa.
hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.